15 Ogos 2021, 50% rakyat Malaysia telah menerima paling kurang 1 dos vaksin COVID-19, manakala 40% rakyat Malaysia telah menerima kedua-dua dos vaksin COVID-19. Sangat excited, dan 80% penduduk Lembah Kelang telah melengkapkan vaksin COVID-19 mereka. Kita menuju ke arah herd immunity ataupun immunity kelompok. Terima kasih kerana sekali lagi menonton video Celoteh Dr. Mala. Now, walaupun kita excited dengan semua topik ni dan kita begitu gembira kerana kita secara satu negara bersatu padu menuju ke arah immunity kelompok, ada golongan yang tak puas hati, ada golongan yang membuat gerakan, ada golongan yang buat gerakan yang meminta nasib mereka, iaitu hak asasi individu diperbincangkan mengenai wajar tak seseorang individu itu ala-ala diwajibkan pengambilan vaksin COVID-19. Contohnya macam majikan kata dia sasarkan 100% pekerja dia mengambil vaksin COVID-19, ataupun macam ada premis yang kata okey, yang tak vaksin tak boleh masuk. Jadi golongan-golongan yang anti vaksin ni membuat gerakan untuk mempertikaikan keputusan sebegini dengan latar belakang hak asasi manusia, hak seseorang itu memilih dan sebagainya. Okey, jom kita bincangkan. First and foremost, Dr. Mala nak minta maaf siap-siap kalau you all tak setuju dengan pendapat saya. Kalau ada orang yang rasa no, tak boleh dan sebagainya, I totally understand. Sebab ini adalah opinion, ini adalah pendapat. Now, macam ni ya guys, kerajaan memang tidak mewajibkan pengambilan vaksin. Ia adalah pilihan buat masa sekarang. Dan kerajaan terus-menerus menjadikan program vaksinasi ini dengan memberi kesedaran, dengan memberi education. Itu adalah option yang kerajaan pegang. Manakala majikan pula, ada sesetengah majikan yang mewajibkannya dengan menyasarkan 100% ataupun mengatakan bahawa kalau nak back to office you kena vaccinate dan sebagainya, ala-ala soft forcing. Now the question is, boleh tak ataupun wajar tak majikan berbuat demikian bila kerajaan themselves tak wajibkan? Now macam ni ya guys, bila kerajaan mewajibkan, jika tidak mengambil, ia akan menjadi satu kesalahan jenayah. Maka kerajaan sebenarnya memang tak wajibkan, dan saya rasa itu wajar ya. Contohnya pemakaian helmet kepala. Okey, pemakaian helmet kepala ni dia wajib. Dia kalau you tak pakai, tak kisahlah siapa awak petugas kerajaan ke, swasta ke, awak orang awam ke, awak bekerja untuk sesuatu kerajaan ke, doesn't matter. Tapi kalau awak tak pakai, awak akan disaman, dan itu dikira satu kesalahan jenayah. Ia bukan pilihan, ya. Tetapi pengambilan vaksin ni bukan macam tu. Ia masih pilihan. Kalau awak tak ambil, ia bukannya satu kesalahan jenayah. Namun boleh ataupun tidak sesuatu syarikat ataupun majikan mewajibkan ataupun menjadikan satu sasaran tentang pengambilan vaksin COVID-19. Now, here's the argument. Forget about vaksin COVID-19. You all tahu tak, petugas kesihatan kena pastikan antibody hepatitis B mereka adalah pada satu par value, dan jika lebih rendah daripadanya, mereka kena ambil vaksin hepatitis B. Ini adalah requirement. Semua doktor, nurses dan clinical workers mereka tahu. Jadi kalau anda anti vaksin dan anda tak nak ambil hepatitis B vaksin, anda kena fikir balik sebenarnya nak kerja kat mana sebenarnya. Mungkin kena pergi area yang bukan clinical dan sebagainya, because this is requirement. Jadi kita tak tengok ada protest group terhadap vaksin COVID-19, vaksin hepatitis B di kalangan petugas kesihatan. Now, another thing, vaksin typhoid di kalangan pengendali makanan. Ia diwajibkan untuk pengendali makanan. Setiap 3 tahun, in fact, you kena renew. Ini adalah untuk memastikan kes keracunan makanan rendah at all time, dan klien ataupun customer dalam industri pemakanan ini terlindung daripada demam typhoid dan juga kes keracunan makanan yang lain. Jadi anda tak nak ambil vaksin typhoid, tak apa. Cuma jangan jadi pengendali makanan. Faham tak? Kerajaan tak wajibkan pengambilan vaksin typhoid kepada semua rakyat Malaysia. Tetapi akta makanan amalkan kesihatan, something like that, dia mewajibkan pengambilan vaksin typhoid terhadap pengendali makanan. Maka you ada pilihan. Kalau you tak nak vaksin, dan you jangan jadi pengendali makanan lah. It's as simple as that. Kita tak kata wajib untuk awak. Now, another thing, kita tengok dari segi hak individu ataupun hak asasi manusia dan whatever lain, golongan ni dia suka membongak pasal hak asasi dia, hak asasi individu, hak asasi dia sebagai seorang manusia. Kita tengok macam ni ya. Minum arak. Orang yang minum arak, dia kata minum arak itu adalah hak asasi dia. Dan dia kata dia bayar cukai, dia bayar harga arak tersebut, dan dia minum arak secara sah. Dia bukannya minum arak secara tidak sah. Dan membawa kereta
selepas minum arak tu hak dia, sebab dia dah bayar road tax, dia ada lesen, dia bawa dengan traffic rules dan sebagainya. So dia kata bawa kereta walaupun dah minum arak adalah hak dia. Dan dia juga mengatakan bahawa sepanjang-panjang dia minum arak, dia tak pernah mabuk dan dia tidak pernah menyebabkan kemalangan ataupun kematian kepada orang lain. Jadi kenapa dia tak boleh bawa kereta kalau dia minum arak? Dia cakap macam tu. Tetapi walaupun itu adalah hak asasi peminum arak tersebut, tak kisahlah dia mabuk ataupun tak mabuk, keselamatan rakyat adalah tanggungjawab kerajaan. Maka kerajaan akan ambil statistik. Kerajaan takkan tengok Polan A lepas mabuk dia menyebabkan aksiden ataupun tidak, ataupun si Polan B lepas minum arak dia mabuk ataupun tidak. No, we will not look into that. Kita tengok secara statistiknya, orang yang minum arak ni berapa banyak mereka menyebabkan kemalangan. Walaupun minum arak tu hak asasi dia, adakah dia menggugat kesejahteraan orang lain? Adakah dia menggugat keselamatan orang lain? Dan jika ia, sebab ia adalah betul dan ia telah terbukti melalui statistik, of course not 100%, maybe 80%, 90%, whatever the statistic is, kerajaan menetapkan bahawa orang yang mabuk kalau dia bawa kereta itu adalah kesalahan jenayah. Awak nak minum arak itu hak awak, no problem. Kita kata jangan bawa kereta sahaja. Faham tak? There's a separation there. And dia kata, okay, macam contohnya kerajaan Malaysia lah, dia kata ada certain percentage lah. Kalau lebih daripada ni dalam darah awak, kita baca bahawa awak mabuk, maka awak tak sesuai bawa kereta. Ada negara yang dia kata zero tolerance. Kalau awak dah minum setitik pun arak, jangan bawa kereta. Because kita orang tak boleh nak baca-baca berapa banyak arak dalam darah awak. Not our work. So dah minum arak, jangan bawa kereta. Awak ambil lah Grab ke Uber ke, awak jalan kaki ke suka hati awak lah, tapi jangan bawa kereta. So minum arak itu adalah hak asasi dia, tetapi bila dia menggugat kesejahteraan awam, itu adalah hak orang awam. Sama juga dengan pengambilan vaksin. Ambil vaksin ataupun tidak adalah hak badan awak. Awak tak nak ambil, it's okay. Awak tak percaya pada vaksin, it's okay. Tetapi awak tiada hak untuk menggugat kesejahteraan dan kesihatan orang lain. Kerajaan tidak mewajibkan. So itu dah bagus untuk awak. Awak tak nak ambil, tak apa. Tapi awak tidak boleh berada di dalam pekerjaan ataupun industri yang boleh menggugat kesejahteraan ataupun kesihatan awam orang lain, public health orang lain. Contohnya, restaurant industry, okay? Kedai makan ni memang kita terpaksa buka mask, sebab bila kita makan, kita terpaksa buka mask kan. Jadi, high level of vaccination diperlukan di restoran. Ya, sama ada dari segi pekerja ataupun orang yang duduk makan, Grab driver yang pergi ambil makanan dekat sana dan sebagainya. Sebab apa? Sebab bila kita buka mask, risiko jangkitan lebih tinggi. Maka kita kena protect. Awak tak nak ambil vaksin, tak apa. Maka awak tapau dan balik. Orang lain yang duduk makan dekat situ sambil buka mask, mereka perlu terjaga. Maka golongan-golongan anti-vaksin, gerakan mereka ni mempersoalkan mana bukti yang golongan yang tidak divaksin sebenarnya adalah penyebab kepada outbreak of cluster. Dia orang kata macam ni, orang yang dah vaksin pun jadi positif juga. Orang yang dah vaksin pun menyebarkan jangkitan itu sesama mereka. Now, here's the argument. Orang yang telah divaksin terbukti bahawa gejala mereka lebih rendah. Duration jangkitan mereka lebih singkat. Dan bila gejala mereka lebih rendah, walaupun ada kebolehan yang mereka masih boleh spread the disease, tetapi possibility dia rendah. Contohnya, jika anda tidak divaksin dan anda dapat COVID-19, anda akan sesak nafas, batuk, sakit tekak, selsema, symptoms yang macam tu. Jadi bila anda batuk, anda bersin, kebolehan orang itu untuk spread the disease sebenarnya lagi tinggi. Sebab gejala you lagi banyak. You lagi batuk, you lagi demam, you lagi semput, you lagi banyak bagi kepada orang di sekeliling. Manakala orang yang telah vaksin, sebab gejala dia lagi rendah, kebolehan dia untuk spread the disease pun lagi rendah. Dia batuk sikit-sikit je. Jadi, droplets tu keluar sikit. Ataupun dia tak batuk pun, dia tak sakit tekak sikit. Dia sesama sehari dua dan, dia kuarantin 10 hari. Lepas tu dia dah kembali kepada kerja. Manakala orang yang tak vaksin ni, dengan gejala yang lebih tinggi, dia sakit lebih lama. Dia menyebabkan disruption in manpower, productivity lebih rendah. Bayangkan dia tiba-tiba pengsan di tempat kerja, ada kolik dia yang terpaksa dukung dia, angkat dia, bawa, berikan first aid dan sebagainya, maka risiko transmisi jangkitan lebih tinggi.
Faham tak? Cuba bayangkan kalau yang tak vaksin ni contohnya adalah seorang pendidik. Maka sambil mengajar tu dia batuk-batuk, dia bersin, dia sesema dan sebagainya. Maka kanak-kanak pelajar di situ, risiko untuk diorang dapat jangkitan tu lebih tinggi sebab cikgu tu duk batuk. Bayangkan kalau yang positif tu, cikgu tu dia dah vaksin, maka gejala dia lebih rendah, dia stage 1 ataupun stage 2, sama dia tak ada simptom langsung ataupun dia batuk sikit-sikit ataupun dia demam sikit sehari 2 je ataupun dia sesema sikit je. Jadi risiko anak murid tu dapat lebih rendah. Ini yang kita tengok sebenarnya. Jadi walaupun pengambilan vaksin itu adalah hak anda, apa yang memasuki tubuh anda adalah pilihan anda, tetapi jika ia sehingga menyebabkan penggugatan terhadap kesihatan awam, ia sehingga mengganggu keselamatan dan kesejahteraan orang lain, maka itu bukan hak awak, itu adalah hak kami. Kami dilindungi, kami terlindung daripada musibah sebegini adalah tanggungjawab kerajaan. Kerajaan kena protect we all. Kami dah buat tanggungjawab kami. So you don't want to vaccinate. It's totally your rights. Anda tidak mahu mengambil vaksin. It's totally your rights. Tetapi majikan anda mahu melindungi klien dan customer mereka. Itu adalah hak majikan. Majikan dalam industri kesihatan mewajibkan pengambilan vaksin hepatitis B. Majikan dalam industri pemakanan mewajibkan pengambilan vaksin typhoid. Itu adalah hak majikan. Dan buat masa sekarang, kalau ada majikan-majikan yang rasa, okey, industri saya kena wajibkan pengambilan vaksin COVID-19 ni atas sebab XYZ, itu adalah hak majikan, sebagaimana itu adalah hak anda. Selagi apa yang majikan tu buat sebagai rules tidak bercanggah dengan perlembagaan persekutuan, itu adalah hak majikan. Kamu tak nak kerja, is okay. Kamu boleh tetap hidup sebagai rakyat Malaysia. Cuma kamu tak sesuai untuk pekerjaan tersebut. Itu sahaja. Dan juga kalau kita tengok travelers, contohnya Presiden Joe Biden, United States of America, dia dah cakap dah untuk travel masuk ke US kena tunjuk proof of COVID-19 vaccination. Sebelum ni pun kalau nak ambil American Immigrant Visa, seseorang itu kena tunjuk proof of vaccination seperti diphtheria, polio, measles, mumps, hepatitis, typhoid, kena tunjuk supaya dapat immigrant visa di US. Beberapa negara lain macam Singapore kena tunjuk MMR vaccination untuk masuk. Kalau Saudi Arabia kena tunjuk pneumococcal meningococcal vaccination proof untuk masuk ke negara mereka. Dia tak kata, Saudi Arabia tak kata pengambilan vaksin tu wajib. Dia cuma cakap kalau nak masuk negara saya hang ambil. Sama juga, kerajaan Malaysia tak cakap pengambilan vaksin ni wajib. Cuma majikan tu cakap kalau hang nak terus bekerja dengan saya kena protect staff saya yang lain, saya kena protect klien dan customer saya, maka saya menjadikan sasaran vaksinasi dalam peratusan ini. Maka anda pilih yang mana satu hak anda, yang mana satu hak rakyat. Faham tak? Saya totally disagree jika vaksinasi ini dijadikan mandatory, sebab pilihan rawatan sewajarnya dan sepatutnya dijadikan satu pilihan jika seseorang itu masih dalam keadaan waras. Namun saya juga bersetuju bahawa keputusan anda untuk mengalpakan ataupun leka dengan kesihatan dan keselamatan anda tidak patut menggugat kesejahteraan dan keselamatan saya, keluarga saya, anak-anak saya dan orang yang saya sayangi. Just because awak rasa minum arak dan bawa kereta adalah hak awak, awak tak layak untuk langgar saya yang menjaga semua traffic rules yang lain dan juga memastikan bahawa saya memandu kereta dengan selamat. Sama juga, just because awak rasa mengambil vaksin itu adalah hak awak, awak tak ada hak untuk menggugat keselamatan saya, ahli keluarga saya, kanak-kanak kecil dalam keluarga saya dan warga tua di sekeliling saya dengan awak punya jangkitan COVID-19 dan awak punya ignorant. That's not your individual rights. That is our public right. I hope we can agree with this. I'm sorry if you don't agree. This is my opinion. Thank you.